Kafa billahi syahida wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salam sejahtera kepada hadirin yang dimuliakan. Saudara saya, Ketua Menteri, Saudara Lim Guan Eng, Timbalan Ketua Menteri, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri, rakan-rakan pimpinan PAS, Saudara panggil Datuk dan Mak Sabu, Saudara Mak Sabu, Mujahid, Salehman, Mansur dan Speaker dan Exco Malik dan kawan-kawan dalam keadilan dan rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan saya percaya rakan-rakan bagi penjelasan begitu baik. Saya nak mulakan dengan menyampaikan salam azizah dan keluarga kepada kawan-kawan terutama di Matampau dan di Pulau Pinang dan sekitarnya, kerana sudi bagi sokongan yang padu dan dalam hujan lebat begini pun masih datang. Saya ucap terima kasih. Ini macam ucapan perpisahan saya apa? Dan yang saya nak tanya ni, salah tang mana? Bukti dia apa? Fakta dia mana? Yang boleh nak sabitkan saya dalam kesalahan? Kalau tak ada fakta, kalau ikut undang-undang, tak ada sebab. Sebab tu saya kata, ikut undang-undang dan fakta, saya yakin saya tidak boleh disabitkan dengan kelasan ini, insya-Allah. Tetapi kalau Perdana Menteri Datuk Najib memilih untuk memperalatkan badan kehakiman untuk melakukan durjana dan zalim, tentunya rakyat berhak membuat bantahan. Ini bukan soal Anwar seperti yang disebutkan tadi. Ini soal badan kehakiman, soal rule of law, Mak Sabu, Saudara Tian Chua, Rafizi, puluh lain, Surendran, lawyer saya yang ulang kenyataan saya di mahkamah pun kena sabit di dakwa akta hasutan. Harpal Singh sampai dia mati masih disabit hukuman kesalahan akta hasutan. Ya. Ini negara apa? Sebab tu saya katakan hukum rimba. Walaupun saya katakan saya yakin kalau ikut hukum dan fakta, dunia tidak yakin. Saya 3 hari yang lalu baru balik dari London. Mesyuarat Jawatankuasa Khas, Special Task Force on the Reform of Higher Education in the Muslim World, iaitu Jawatankuasa Khas reform pendidikan tinggi di dunia Islam. Kerana dia anggap masalah pendidikan ini kita paling malam. Ikut PISA report, kalau ikut kohort tahun umur 14 sampai 16, kalau di negara Islam tak ada satu pun masuk kategori tertinggi. Semua paling rendah di bawah. Yang paling tinggi di kalangan dunia Islam, nombor 1 Turki, diikuti oleh Qatar, Malaysia, Indonesia ni ke bawah semua. Sebab itulah dalam perjumpaan sarjana dunia Islam ditubuhkan satu kuasa khas yang saya sama-sama pengurusikan bersama dengan tokoh sarjana besar dari Sudan, Abdul Wahab Effendi, dari profesor dari Westminster University, daripada Cambridge University, daripada Duke University, daripada Turki, daripada beberapa negara lain. Mesyuarat 2 hari 2 malam. Lepas minum teh, dia kata kita tutup bincang soal ini, kita nak bincang soal Anwar. Saya kata tak ada dalam agenda reform of higher education. Semuanya berpendapat. Abdul Wahab Effendi, pengurusi bersama, sampai air mata. Kata Anwar, duduk sini. Saya bincang dengan semua kawan-kawan, termasuk ikhwan yang di luar negara, kawan-kawan Muslim saja Muslim dan bukan Islam. Semua mengatakan tak payah Anwar nak buktikan apa-apa. You dah buat sedaya upaya. Jangan you tahu hukuman penjara akan dikenakan. Janganlah pulang. Duduklah sama ada di Turki atau di London
dan meneruskan perjuangan daripada itu. Saudara, tak ada seorang yang beda pendapat. Ya. Kerana mereka merasakan umur saya, dan saya telah lalui ujian dan pernah dipukul setengah mati dalam penjara, tak payahlah lalu sekali lagi. Saya terpaksa tunduk hormat pada kawan-kawan ini. Ada ulama, ada sarjana, dan mereka prihatin. Saya kata, saya bincang dengan Azizah dan keluarga, dengan kawan-kawan di sini, dan memang ramai juga yang berpendapat yang sama. Tapi saudara, saya nak ulang pendirian saya. Ada orang kata degil. Semalam seorang sahabat saya lah, pemimpin penasihat kanan Ikhwan, dia telefon saya, dia kata, Anwar, memang aku tahu kamu ni degil. Kamu lakukan kesalahan kalau kamu balik dan dipenjarakan, kerana kamu diperlukan untuk membantu kami di luar negara, kata dia. Turki, Presiden sekarang Tayyip Erdogan mempelawar. Dia kata, Turki negara kamu, kami sedia apa yang kamu perlu. Tapi saudara-saudari, saya orang kampung. Saya tahu walaupun saya susah dan derita, ramai orang lain derita. Dan saya nak bagi contoh yang baik kepada anak-anak muda. Negeri ini negeri kita, orang Melayu dan Bumiputera, Cina, India, ni negeri kita. Dan kita tuntut perubahan ni hak kita. Kita bukan minta nak jadi meliana. Kita tidak mahu hidup sengsara. Kita tidak mahu kekayaan negeri kita dirompak. Kita tidak mahu undang-undang itu diperalatkan oleh penguasa. Kita mahu tingkatkan maruah umat Islam diamal. Hak rakyat dari pelbagai kaum, agama, bahasa dihormati seperti mana dipertahankan dalam perlembagaan dan yang difahami oleh kita sebagai orang Islam. Saya nak lakukan ini. Saya doakan Allah tak perlu lalui hidup derita dalam penjara. Tetapi saya nak bagi tahu, saya sedia menghadapi. Saya fikirlah, kalau ini diperlukan untuk meningkat kesedaran terutama anak-anak muda, saya kata insya Allah saya akan sabar dan lalui ujian ini di negara yang saya cinta, Malaysia ini. Senang tak? Umur saya 67. Saya boleh bagi tahu saya nampak macam 47. Saya pakai batik elok. Tetapi 67 bukan umur yang muda. Dan bukan mudah untuk lalui hidup sukar dalam penjara. Saudara tahu, pegawai penjara itu ramai yang simpati. Tetapi dia terpaksa tunduk kepada tekanan hidup dan peraturan dalam penjara yang sangat menyiksa. Saya akan lalui. Tapi soalnya kita kena faham. Saya kata, sekali lagi saya ulang. Saya dengar sebahagian daripada ucapan Mujahid, dan kita dengar apa yang Liam Guan Eng sebut. Dan saya terharu. Sebelum itu, Mak Sabu. Dan saya percaya Mansur dan lain-lain. Apa dia? Ini sahabat-sahabat setia dalam perjuangan. Kerana mereka tahu isu ini bukan isu pribadi. Isu sistem yang bobrok dan zalim. Ya. Lepas Anwar, Surendran, Mat Sabu beratur nak kena masuk. Apa? Negara ini bapak kamu. Kamu atur terajang orang sesuka hati. Ya. Apa rakyat ni tak ada maruah? Yang marah sangat dengan kita ni sebab apa? Sebab kita, pasukan kita dalam Pakatan Rakyat ini mampu, terbukti, termasuk pilihan raya yang lalu, mampu mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Itu yang dia paling takut.
Dan pandangan dia fikir kalau saya itu masuk, maka Pakatan Rakyat akan berkecai. Jaminan Mansur ni tadi, Lim Guat Eng ada, Mas Sabu ada. Apa jaminan mereka? Pakatan Rakyat akan tetap kekal, dan mudah-mudahan dengan kezaliman yang lebih ketara, Pakatan Rakyat akan bangkit lebih kuat, lebih kukuh semangat untuk menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Itu tekad kita, itu janji kita, itu sumpah kita. Kalau zalim itu berterusan, kita akan tingkatkan usaha kita. So, saudara, isu apa ini marah? Ambil ucapan belanjawan saya baru ni. Apa saya hina Najib? Tak. Saya permainkan Rosmah? Tak. Saya tak sebut pun nama-nama mereka. Najib ya sebagai Menteri Kewangan dan Perdana Menteri. Bukan soal pribadi. Saya bukan fitnah. Saya sebut, saya ada pengalaman 8 tahun Menteri Kewangan. Saya nak tanya Menteri Kewangan, mengapa nak naikkan harga minyak 40 sen dalam 1 tahun? Kamu kata tak ada apa-apa. Tanyalah siapa pun, termasuk ahli UMNO. Yang jangan yang tunggu sangatlah. Yang buka minda sikit. 40 sen 1 tahun naik harga minyak. Alasan wang tidak ada. Sebab apa wang tidak ada? Untuk pelajaran kita setuju, untuk kesihatan kita setuju, untuk baiki jalan kita setuju, untuk perumahan kita setuju. Tetapi yang bazir puluh bilion. Siapa kata? Ketua Audit Negara. Mana buktinya? Baca laporan Ketua Audit Negara. Saya kata jimat yang tu dulu. Jangan beban orang ramai. Itu minyak. GST. Ini namanya lagi. Cukai lagi. Oh, dia kata ada yang kecuali. Saya kata nak tukar buat apa sistem cukai? Sebab wang tak cukup. Sebab ini lebih efisien. Saya kata, pasal apa tak perkenalkan cukai berkata ke orang kaya? Kita kata capital gains tax. Apa dia? Cukai bagi keuntungan. Maknanya kalau seorang Melayu ke China ke meniaga, untung. Dia beli saham atau dia syarikat dia, tahun ni dapat 1 bilion, tahun depan dapat 2 bilion. Cukailah yang tambah 1 bilion itu. Jadi kita cadang cukai bagi keuntungan ratus juta bagi orang kaya. Apa menteri jawab? Tak praktikal. Jadi cukai orang miskin boleh. Cukai beratas ke orang kaya tak boleh. Oh, ini pelabur akan hilang. Amerika Syarikat guna cukai ini. United Kingdom guna cukai ini. Bila kita cakap GST, dia kata Amerika pun guna GST. United Kingdom guna GST. Zimbabwe guna GST. Aku peduli apa dia guna. Saya bukan peduli Amerika, saya tak peduli Zimbabwe. Saya peduli rakyat. Sebab apa nak kena cukai baru yang bebankan? Kalau ada alasan kita dah jimat, okey, ini tidak, saudara. Tapi ialah nak terang ni, orang tampau okey lah. Kalau pergi malah ulu Tok Nadong ni nak dengar macam mana? Dia pakai TV3 utusannya. Jadi akhirnya rakyat terpedaya. Saudara, kita kemukakan alternatif. Dah kata nak cari duit, cukai bagi orang kaya. Saya tanya, ingat Lembaga Hasil Dalam Negeri, masa rang undang-undang, saya kata 20 orang terkaya di Malaysia. Robert Koch daripada 8 bilion jadi berapa belah bilion. Tan Sri Sai Mokhtar daripada 6 bilion jadi 8 bilion. Ini dalam berapa tahun? 2 bilion. Tahu 2 bilion berapa banyak? Hidup Melayu orang kita ni. Nampak ni kadang-kadang lah. Heran dengan aku. Ya. Kemudian Mozani Mahathir daripada 1 bilion dalam 5 tahun naik jadi 4 bilion. Nak rampas 1 bilion dah ke? Dah. Cukai ke atas keuntungan besar tu. Kalau dia untung, dia cukai untung dia 3 bilion, cukai tak 3 bilion, tak kacau 1 bilion tu ikut cukai lama? Tak boleh. Saya tanya menteri,
Berapakah jumlah cukai yang puak 20 bilion yang 20 orang terkaya di Malaysia ni bayar? Dia jawab, tak boleh bagi tahu. Ikut undang-undang tak boleh bagi tahu. Bohong. Dia tak boleh bagi tahu. Menteri ada kuasa mengecualikan. Tapi saya tak minta. Saya tak mau tahu Robert Koch bayar sekian, saya Mokhtar bayar sekian, Mohzani Mahathir bayar sekian. Tak. Saya nak bagi tahu terkumpul 20 yang terkaya bayar banyak mana. Kalau jawabnya esok bayar 10%, aku tak siapa nak kena kau orang tinggi lagi. Yang tu saya nak beritahu. Sampai hari ini menteri tak mau jawab. Saudara, ini parti UMNO BN ini parti tokek kaya. Ya. Tapi bila nak buat GST guna puluh juta ringgit untuk kempen. Saudara, ini yang dia marah sangat ni. Dia nak jawab tak boleh. Dia tak boleh jawab dia. Dah ya. Han cakap banyak okey dah. Faham Sungai Buloh. Ya. Dia nak bagi saya rasa takut. Saya syukur alhamdulillah, bukan. Saya bukanlah berani menang sangat. Orang tanya macam mana main berani ni. Kita doa kepada Allah Taala. Ya. Jangan dibebankan apa yang kita tidak mampu tanggung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita baca selalu yang tu. Baik. Mana janganlah ya Allah, jangan timpa yang kita tak mampu terima. Jadi kalau Allah uji itu, kena mampulah. Itu satu. Keduanya saya nak kata, dia macam ukut. Saya dah pilih. Duduk luar negara boleh. Ataupun kalau duduk sengap. Tinggal orang Pakatan Rakyat keadilan ni, kemudian duduk sengap-sengap. Ya. Lah ni bukan Datuk Seri Mak Sabu yang berucap, kita persilakan Tun Anwar Ibrahim. Bunyi seriau lah. Kalau itu yang kita mau. Ya. Wang ringgit banyak. Ya. Tapi sudah, itu pilihan kita. Dia nak ugut. Kalau ikut dia, jawatan ada, kekayaan ada. Tak ikut dia, aku sumbat hang balik ke dalam penjara. Saya nak jawab, jangan ugut aku. Ya. Jangan ulang ugut aku. Ya. Sebab saudara jangan. Kawan-kawan kita berucap tadi. Ni saya bertumpu soal ekonomi umpama. Macam itu. Orang susah. Saya pergi mana nak naik kapal terbang, nak pergi jumpa stesen taksi. Tak ada orang rakyat yang tak mengeluh. Main masa anak nak mengaji, mengeluh. Semua. Yang dia dengar tak ada. Rakyat semua ni suka, seronok. Rakyat mana saya tak tahu. Yang Tan Sri, Puan Sri ya. Jadi saya, kalau kita jadi pemimpin, ya, menteri, ketua menteri, dia boleh pilih nak duduk senang atau mewakili hasrat rakyat. Dan kita pilih mewakili hasrat rakyat. Yang tu sebenarnya. Malangnya pilih gitu dalam sistem kita. Pilihan raya menang. Bila Obama datang, dia punya orang kanan, Susan Rice itu National Security Advisor. White House dia kira nombor 2. Orang kanan dia. Pagi itu jumpa. Jadi saya jemput juga Lim Guan Eng ada dengan Mustafa Ali. Saya. Tapi tahu saudara Lim Guan Eng, ketua menteri itu ketuan. Jangan nampak hebat sangat. Dia pun banduan penjara juga. Kajang. Tak gila kata. Orang lerogo dia masuk penjara. Ni aku tahu. Aku ingat hang pandai. Aku kata tuan aku ingat hang pandai. Orang lerogo ya hang masuk penjara macam apa? Jawabnya sistem kita yang rosak, saudara. Ibu bayangkan. Jangan lupa pengalaman ini. Ya. Baik. Tapi
dalam perjumpaan itu, betul saya mulakan, terima kasih gitu-gitu gini bincang, isu penipuan pilihan raya dan sebagainya. Tahu Lim Guan Eng disebut macam mana? Dia mula, dia kata, Puan Susan Rice, terima kasih mewakili Obama untuk menemui kami. Tapi sepatutnya Puan bukan jumpa Anwar sebagai ketua pembangkang. Sepatutnya Puan bincang dengan dia sebagai Perdana Menteri Malaysia yang sah kerana kita dapat majoriti. Wah, saya dengar, saya terkejut. Dia tak rancang begitu. Ini maknanya kawan-kawan bukan saja di depan kita, konsisten dia. Iktiraf keputusan rakyat. Saudara, itu satu bab.